أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Far'un, kata Syekh Syamsul Syaja'i, dan hasilah bahawasanya melihat, mengetahui akan kiblah, yakni Kaabah 4 martabat. Qala musannif rahimahullah ta'ala, muka surat ni dulu, daripada bawahnya ialah 10 baris. Qala musannif rahimahullah ta'ala, far'un, ini satu far', kata Syekh Syamsul Syaja'i, dan hasilah, ke mana kesimpulannya bahawasanya melihat, mengetahui makna ataupun mengetahui. Kerana melihat dengan mengetahui itu dia panggil berlazim-laziman. Makna lazim daripada melihat ialah tahu, lazim daripada makna melihat. Jadi bahawasanya melihat ataupun mengetahui akan kiblah, yakni Kaabah 4 martabat. Ada 4 kelas ataupun 4 martabat. Yang pertamanya dilihatnya akan Kaabah. Tu tahap yang pertama. Kelas yang paling tinggi sekali ialah dilihatnya akan Kaabah. Dan upama kata lihat akan Kaabah tu khabar orang yang maksum. Khabar orang yang maksum tu maknanya Nabi lah. Sini tu. Bukan maksum darah dah. Ni makna maksum Nabi lah. Maksudnya kalau tu Nabi yang memberitahu, maksudnya itulah. Mana sampai kepada tahap yakin. Dan khabar yang mutawatir. Khabar yang mutawatir ni maksudnya ialah pemberitaan secara jumlah yang ramai, bahawasa itu adalah kiblat ataupun Kaabah. Bahawasanya inilah Kaabah. Tu khabar mutawatir. Sebagaimana mana yang kita tahu dalam ilmu hadis, ialah khabar yang diberitakan oleh satu jumlah manusia yang mustahil pada adanya mereka itu berdusta. Bersepakat, tawatuk maknanya di atas dusta. Itu tahap yang pertama. Tengok dengan mata lendir sendiri. Dan seumpamanya ialah khabar orang yang maksum, itulah Nabi, Rasul. Yang keduanya ialah mihrab yang sudah mu'tamad. Mihrab tu tempat tu imam duduk. Tu imam orang panggil, makna duduk di situ pada masa menimami semaya. Maka mihrab itu ialah dalil kepada kiblat. Tu. Mana yang sudah mu'tamad yang sudah mu'tamad diiktimadkan. Bahasanya itulah mihrab dengan syaratnya mihrab. Tu. Jadi makna macam kita sekarang ni, tu makna hok di sana mihrab. Dia ada mihrab tempat tu imam duduk tu. Jadi kalau kita sekarang kita pergi ke sebuah masjid, kita tahu dah lah berdasar kepada umpamanya soh mana kapeknya yang memang dibuat begitu. Dan juga serta dengan mihrab dia lah. Dan masjid yang dibuat pada hari ini, dibina pada hari ini, memanglah makna dia ada, mana rupa menunjukkan ni bahagia arah kiblat. Cumanya berlaku juga isu-isu yang mana
maknanya diperbaikikan arah kiblat. Tu makna dibaiki makna kapek yang orang panggil menurut tepat soft itu tu. Jadi iktimak kepada mi'raj yang sudah mu'tamad. Sudah diperpegai akan dia, maka itu adalah pangkat yang kedua. Yang ketiganya dikhabarkan seorang dengan ilmu. Mana dengan ilmu? Seperti ia lihat akan Kaabah. Jadi dia tak sampai kepada khabar mutawatir. Ini sebab ni makna seorang. Yang pangkat yang pertama saat ini seumpama dengan melihat itu ialah khabar mutawatir. Ini maknanya dikhabarkan seorang dengan ilmu seperti ia lihat akan Kaabah. Dia pun mari ayat kepada kita. Ni makna dia nampak Kaabah. Dan padanya itu dua martabat pula. Maknanya khabar orang yang seorang itu dengan ilmu itu ada dua martabat pula. Ada kalanya ia mengkhabarkan akan kiblat saat itu. Katanya aku lihat akan Kaabah. Tu dia kata balas tu. Tu martabat orang panggil khabar. Makna seorang dengan ilmu. Dia kata aku tengok Kaabah. Atau ia mengkhabar daripada ia lihat akan mihrab yang sudah kepercayaan. Tu makna yang sudah mu'tamad. Tu. Ataupun dia melihat kepada mi'rab. Mi'rab tu mi'rab yang sudah ditausikan akan dia, kepercayaan. Bahasa itulah mi'rab itu adalah menghadap kepada Kaabah. Atau ia khabar melihat perhimpunan orang banyak daripada muslimin. Ini satu martabat jua. Ini satu martabat, maksudnya masih lagi dalam martabat inilah martabat yang ketiga ni. Dia tengok perhimpunan orang Islam menghadap kepada situ. Ke arah itu, mana itu ialah kiblat. Itu adalah juga termasuk dalam khabar, makna dalam martabat yang ketiga. Hak tu dia tak masuk dalam makna khabar mutawatir. Ini dia tengok perhimpunan manusia yang ramai daripada orang Islam menghadap ke arah tu. Keduanya ia tu martabat hukmah yang ketiga, dia ada dua martabat. Jadi saat itu martabat yang pertama tu ada beberapa wajah pula. Tu. Martabat yang pertama. Yang keduanya daripada dua martabat, ia mengkhabarkan keadaannya, makna seorang saat itu ia melihat akan mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu martabat yang kedua dalam martabat yang ketiga ni. Martabat dalam martabat. Maksudnya martabat yang ketiga tu dia pecah dua pula. Tu. Qala musannif rahimahullah taala, yang keempat ialah baitul ibrah. Maka inilah perkara yang menegakkan ijtihad. Baitul ibrah ni kompas dah ni. Tapi dalam bahasa Arab kompas tu dipanggil busulah. Busulah tu makna kompas ni. Jadi kalau kita tengok kamu makna ibratul malahin. Maknanya orang panggil ibrah malahin tu makna kompas juga. Tu. Dia ada beberapa kalimah yang digunakan merujuk kepada makna kompas, itu makna busulah. Itu perkataan betul sebenarnya. Jadi ibrah ni asal makna dia jarum. Jarum. Jadi maksudnya ialah peralatan yang seumpamanya lah. Kalau zaman kita sekarang ni bolehlah dikatakan maksudnya peralatan yang sudah mujarrab, yang sudah ditajarrub akan dia, maknanya intizam. Seperti kompas-kompas dalam internet misalnya. Tu. Jadi ibratul malahin itu dia panggil kompas. Malahin makna pelayar. Orang naik bahu. Jadi makna baitul ibrah maksudnya makna kompas. Maka inilah perkara yang menegakkan ijtihad. Tak boleh nak ijtihad. Tak boleh kita ijtihad. Intaha kalamu, maknanya makna selesailah oleh kalamnya muallif. Su'ila radhiyallahu anhu, adakah harus kita berpegang atas baitul ibrah pada masuk waktu atau kiblat? Boleh kada nak iktimad atas baitul ibrah pada masuk waktu atau kiblat atau tiada? Maka jawabnya bahawasanya harus kita iktimad padanya pada baitul ibrah kerana memberi faedah ia akan zon dengan yang demikian. Dia tak sampai kepada peringkat yakin. Tapi zon itu setengah daripada mu'tabar pada amalan dalam orang panggil furu'uddin. Seperti barang yang memberi faedah ijtihadnya. Tu sebagaimana ijtihad. Ijtihad pun makna memberi faedah, manfaat. Begitulah juga ini maknanya iktimad kepada makna baitul ibrah itu makna boleh, harus. Qala su'ila radhiyallahu an,
daripada kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, tambihun, makna ini satu tambih, diketahui daripada tiada harus ijtihad. Maksudnya kalau ada 4 martabat ni, maka tak boleh itu menegahkan daripada ijtihad. Jadi pehe daripada kata tidak harus, tak boleh ijtihad, serta kuasa atas khabar. Mana kuasa di atas khabar? Hok sat ni, hok 4 martabat sat ni. Dalam keadaan kuasa di atas al-khabar, ketiadaan harus mengambil dengan khabar, serta kuasa atas mengambil atas yakin. Dan iaitu demikian itu, maka tiada harus bagi orang yang buta, dan tiada pula bagi orang yang di dalam kelam. Jadi difahami, diketahui daripada tak harus ijtihad serta kuasa atas al-khabar. Difahami kepada dia, diketahui kepada dia, tiada harus. Diketahui itu bina majhul lah kalau fi'il. Mana ulima ataupun yukhadhu, difahami, diambil, maksud difaham daripada kata tak harus ijtihad serta kuasa di atas khabar. Jadi pihak daripada tunya ialah diketahui akan kata ketiadaan harus mengambil dengan khabar serta kuasa atas mengambil atas yakin. Tu. Maksudnya atas yakin itu makna lihat dengan mata lendir sendiri. Tu. Jadi pihak kata tak harus ijtihad serta kuasa di atas khabar. Pihaknya ialah tidak harus mengambil dengan khabar serta kuasa atas mengambil atas yakin. Selagi kita boleh ambil melalui jalan yakin, kena, tak boleh orang panggil terima khabar. Dan iaitu demikian itu, maka demikian itulah, lagu itulah. Maka tafriqnya juga ialah tiada harus bagi orang yang buta, dan tiada pula bagi orang yang di dalam kelam malam yang sangat malam gelak gelemak, kita pekat mengambil khabar serta kuasa atas yang yakin. Lagu mana orang buta? Orang buta dan juga orang yang duduk pada malam yang sangat gelap, kuasa di atas yakin dengan apa dia? Dengan pergi ia menyentuh Kaabah. Itulah yakin disebut kepada orang buta Kaabah. Tu. Sebab masdarul ilmi bagi hawadis ini, masdar ilmu, tempat terbit bagi ilmu, bagi kita makhluk ataupun hawadis dia ada 3. Yang pertama khabar sadiq, itulah khabar sadiq, khabar mutawatir. Yang kedua adalah aqlus salimah, as-salim. Yang ketiga ialah al-hawasil khamsu as-salimah. Itulah hawas panca indera yang 5 yang sejahtera. Maka salah satu daripada panca indera itu ialah perasa. Perasa makna yang ada pada seluruh permukaan kulit tubuh badan kita. Kita boleh rasa panas, tak? Tu. Panas kerasa, lecing, dia rasa bentuk, tu. Jadi maknanya orang buta dia boleh rasa, dia boleh raba dan boleh rasa sentuh Kaabah. Jadi selagi dia kuasa di atas sampai kepada Kaabah dan merasa-rasa, meraba-raba Kaabah, sentuh Kaabah tu, maka tak bolehlah dia mengambil perkhabaran orang lain. Tu. Jadi sehinggalah dia tu tak kuasa, tak mampu nak pergi kepada Kaabah. Tak usah kata orang buta. Kalau zaman kita sekarang ni, kita orang celak ni pun pada orang panggil waktu, maknanya musim ramah, makna macam boleh puasa ataupun musim haji, itu nak menyampaikan kepada Kaabah tu makna orang buta tak ni. Nyo herehan dibawa oleh harus orang-orang duduk berjalan tu tu tak jawab dia tak siapa Kita orang celak ni pun kalau tembok, kita orang Melayu ni jaga kita tembok mono-mono begitu. Jadi kok kita tahu ni pun nya mari kereta api balik orang-orang India misalnya dia buat kereta api menuju dia ramah. Mana kalau selain daripada Malaysia ni maknanya ramah hok pesen nak terjek, mana nak terke nak pergi tokok orang panggil Hajarul Aswad. Dia bukan tawaf kodok memang tujuan dia, maksud dia memang menuju kepada Hajarul Aswad semata-mata. Jadi dia mari tu dia masuk orang panggil dia akan melentangi arus orang sedia tawaf. Jadi itu sangat-sangat menyusahkan Jadi kadang-kadang kalau kita kuat kita bawa dia kalau dia kuat, kalau dia buat kereta api juga kita jadi teralih misalnya kita kena beradu. Dulu kereta api lalu tidak jadi mudarat kita jadi makna kalau ayatnya kalau orang buta kalau dia kuasa sampai kepada Kaabah dan boleh merasakan menyentuh Kaabah, maka itu adalah tahap yakin nisbah kepada orang buta dan juga orang yang berada, orang celak yang berada pada malam yang amat gelap gulita.
Maka ini masih lagi dalam soalan. Ini tambih. Maka adakah sahih atas itlaqnya sah kodok, maka diambil daripada demikian itu bahawasanya orang yang buta tiada sah sembahyangnya hingga ia pergi sentuh Kaabah dengan tangannya. Dan apabila mengkhabar akan dia oleh seorang dengan kiblat itu dinanti pada pihak ini. Maksudnya dinanti pada pihak ini maksudnya ialah dia kena usaha dulu. Pergi sentuh. Kalau lah tak boleh orang panggil sampai kepada Kaabah dan untuk menyentuh dia dengan sebab apa-apa hal yang menjadi yang menegah, maka barulah boleh dia tu mendengar khabar daripada orang lain untuk dia boleh semaya. Dan ia berpegang atas demikian itu. Tu makna khabar. Dan semaya ia tiada sah semaya. Dan semaya makna tiada sah semaya. Maksudnya kalau dia kuasa untuk sampai kepada Kaabah, dia bakal terima selalu mana-mana khabar. Tu tidak sah semaya dia. Maka dijawabnya dengan bahawasanya manakala adalah orang buta itu ada ia di dalam masjid, nescaya wajib atasnya bahawa dipergi sentuh, mana dia pergi sentuh Kaabah. Bagi orang buta hok duduk dalam Masjidil Haram, dalam masjid, wajib dia kena pergi sentuh Kaabah dengan tangannya untuk mengesahkan itu adalah kiblat. Tu supaya dia boleh semaya menghadap kepada tu. Atau barang yang berdiri akan tepatnya. Mana berdiri akan tepat Kaabah? Mana tepat berdiri pada tepat Kaabah tu maksudnya yang boleh dijadikan dalil kepada Kaabah. Tu. Selain daripada diri Kaabah tu sendiri, benda lain yang berdiri, orang pakai monan yunazzal, mana ditempati manzilatul Kaabah, mana pada tempat Kaabah. Maksudnya boleh dijadikan dalil kepada Kaabah. Mana? Misalnya seperti mihrab. Mihrab mana? Mihrab yang sudah kepercayaan. Tu. Mihrab yang sudah kepercayaan maka astuh rasa ni mihrab ni menghadaplah tu. Ya dah ni kiblat ni. Tu. Maka tiada harus bagi ini bagi orang buta duduk dalam masjid. Tu. Maka tiada harus baginya, dan bagi orang yang di dalam malai samalah. Sama dengan masalah orang buta ialah orang dalam malai yang amat kelam. Apabila kuasa ia atas ilmu yang putus. Dengan lagu mana ilmu yang putus? Yang yakin. Putus maksudnya yakin. Dengan dirabonyo Kaabah ataupun barang yang menempati Kaabah. Kau dia mihrab saat ni. Bahawa ia mengambil tiada harus, bahawa ia mengambil akan khabar orang dengan ilmu. Orang yang mengkhabar tu dia mengkhabarkan dengan ilmu. Tak boleh. Dia ambil khabar orang dengan ilmu. Maksud orang yang mengkhabar tu dia mengkhabarkan dengan ilmu dah. Tak boleh. Selagi dia tu mampu untuk sampai kepada Kaabah kalau dia duduk dalam masjid ni. Dan tiada pula ia ijtihad, tali ijtihad juga atau ia sentuh orang yang di tepinya. Ataupun makna dia sentuh orang di tepinya. Tak boleh juga. Kerana apa? Kerana khabar ahad. Tu. Sabitnya itu dia khabar ahad dan ijtihad sesungguhnya memberi faedah akan zon juga. Ijtihad ni dia tak sampai kepada makna tahap yakin, hanya sampai kepada tahap zon sahaja. Dan demikian lagi makna tak boleh. Maksudnya kalau duduk dalam masjid dia mampu kuasa untuk sampai kepada Kaabah ataupun makna ma yunazzalu manzilatal Kaabah. Itulah seperti mihrab tu, maka wajib dia kena pergi rasa pergi rabah setuh. Dan demikian sebab itulah tiada boleh hadap akan hijir atas orang yang atas yang terlebih sahih di atas qaul yang terlebih asah, di atas wajah yang terlebih asah daripada dua wajah. Dua wajah makna dua wajah. Jadi makna menghadap kepada hijir tu. Bapa? Kerana bahasanya beberapa khabar yang menunjukkannya demikian itu atas keadaannya daripada baitillah khabar ahad. Supaya baru ni lah. Jadi bapa salah satu daripada dua wajah tidak boleh kita semaya menghadap hijir, yakni hijir Ismail. Tu. Bukan Hajarul Aswad, mana hijir? Hijir Ismail. Tak boleh kita menghadap kepada hijir Ismail. Maksudnya bagi orang yang bukan duduk, kalau orang duduk membetul dengan hijir, maksud dia kena Kaabah juga. Jadi makna orang yang duduk orang panggil bukan berduduk orang panggil berdepan dengan hijir dak tapi secara orang panggil melek cara membujur tu tak boleh. Ada pun kalau bersentang tangan maksudnya dia tu
masuk dalam kawasan Kaabah, tu tak ada apa menghadap Kaabah hakikatnya. Jadi sebagaimana catatan yang telah kita ikuti, dia lebih hasto. Nah hijir tu daripada Kaabah tu. Jadi menghadap kepada hijir di atas yang terlebih asah daripada dua wajah. Jadi satu wajah yang lain boleh menghadap hijir, sebab hijir itu adalah sebahagian daripada Kaabah. Walau macam mana pun mensabitkan hijir itu sebahagian daripada Kaabah itu adalah dengan hadis ahad. Tu. Dengan sebab tu makna tak boleh di sini. Maka jika tiada dapat ia hendak memperbuatkan daripada menyentuh Kaabah, tak boleh. Dengan sebaris-sabar lah. Tu seperti manusia zaman sekarang dengan ada pinoe duduk dalam masjid, tapi masih ada pinoe yang melintangi kita orang celek pula ni pun payah sebab pinoe-nya begitu walaupun benda tu kita nampak, tapi nak pergi tu tak boleh nak pergi seterik dak, dia kena kona tu. Dan takut luput waktu semaya tu. Takut luput waktu semaya, habis waktulah nak pergi nak boleh sapa kepada Kaabah misalnya, akan yang barang dapat kemudian diulangi. Jadi maknanya maka jika tiada dapat ia hendak memperbuatkan daripada menyentuh Kaabah dan takut luput waktu semaya. Jadi kalau dia pergi dapat, boleh dia nak pergi sentuh Kaabah. Tapi kalau dia pergi, jawab dia habis waktu dulu. Sebab dia orang buta, nak berjalan boleh siapa lambat juga Maka akan barang, maka buatlah maknanya dia makna akan barang dapat. Mana barang sedapatnya, maksudnya dengan khabar orang ko dia ni arah kiblat tu dia semaya. Tapi kemudian diulangi akan dia. Inilah jika ada ia di dalam masjid, ini keadaannya si buta dan si yang berada dalam gelap gulita pada malam yang gelap gulita situasi yang sebegini, maka inilah keadaan dia. Kalau dia duduk dalam masjid, kena pergi sentuh Kaabah. Malaikat dah memang tak ada agak dah, tak boleh nak sampai. Ataupun kalau siapa pun dah habis waktu dulu, maka dia buatlah qadar, orang panggil boleh tapi dia kena iadah semula. Dan jika ada ia di luar masjid, harus baginya ia mengambil dengan kata orang yang kepercayaan. Yang ni boleh, kalau dia duduk luar masjid, boleh dia mengambil khabar. Orang yang kepercayaan, ia mengkhabarkan daripada ilmu nyonya orang yang kepercayaan saat ni. Jika sukar bahawa ia menyentuh Kaabah. Jadi maknanya kalau tak suka, dia duduk di luar masjid tapi tidak suka dia menyentuh Kaabah, maka kena setuju juga Dan tiada kehendak. Jadi kalau dia pergi situ, makna dia duduk dalam masjid lah tu. Seperti orang-orang yang duduk di hotel yang tinggi tu, dia nampak lah Kaabah tu. Dan tiada dikehendak dengan mihrab, tentu ia jua. Tetapi barang yang ada ia mendirikan tempat mihrab. Jadi tidak semestinya mihrab. Itu maksudnya tidak dikehendaki dengan mihrab, tentu ia jua. Maksudnya tertentu mihrab tu betul-betul tu bukan. Tetapi barang yang ada mendirikan tempat mihrab. Ma yuqamu maqamal mihrab. Ataupun ma yunazzalu maqam manzilatal mihrab. Bukan semestinya mihrab betul-betul tidak. Apa saja yang boleh orang panggil berfungsi, berperanan seperti mihrab dari sudut dilalah kepada Kaabah. Menunjukkan kepada Kaabah. Jadi supaya kita kata sekali macam kita pergi masjid, kita tahu selalu dah mana arah kiblat, itulah orang panggil soft itu yang dibentang ke kapek tu. Tu. Mereka kalau ada pembaikian pun maksudnya mereka ke buat tanda-tanda tertentu. Jadi apa saja tu maknanya yang boleh menjadi tanda yang orang panggil kepercayaan. Tu. Apa saja yang menempati mihrab daripada suatu barang yang tiada boleh ihtimalkan kesamaran sertanya. Memadai. Jadi maknanya suatu benda yang tidak ada ihtimal kesamaran. Tu. Jadi kalau suatu perkara yang ada ihtimal kesamaran, tak boleh lah. Ini bagi yang berada di luar daripada masjid. Far'un. Dan barang siapa sembahyang di dalam Kaabah, fardu atau sunnah. Dia semaya fardu ataupun dia semaya sunnah, atau ada atas sutuhnya, sutuh Kaabah. Semaya atas sutuh Kaabah tu tak ada orang semayan. Tapi nak royak kalau lagu tu. Semaya dalam Kaabah, sama ada dia semaya fardu ke ataupun semaya sunat, ataupun dia semaya di atas sutuh, dan dapat dihadapnya suatu yang ada padanya. Suatu yang ada padanya bina.
binoe atau pintu yang tertutup. Jadi maksudnya ialah duduk dalam Kaabah tu dia kena menghadaplah kepada semua tu adalah arah kiblat belaka. Tempat yang paling afdal sekali semaya ialah dalam Kaabah lah. Tapi ini makna sangat payah lah, mustahil pada adanya kita sekarang. Tu maknanya duduk dalam Kaabah ni, dia kena menghadap kepada mana-mana binoe. Kalau pintu-pintu tu kena tutup. Jadi kalau pintu tak tutup, dia menghadap tu ni, rantai pintu tu maknanya dia jadi keluar ni daripada. Jadi pintu tu kena tutup atau kayu yang dibina padanya. Menghadap kepada bina makna kayu yang dibina atau yang dipakunya. Makna dipaku pada Kaabah tu. Atau gapo dia ni? Dia nem pintu. Gapo tu? Atau direnung pintu. Gapo dia direnung pintu? Direnang pintu. Atau tanah. Gapo dia? Direnang. Rating. Atau baca gua tu. Maknanya dipakunya atau gapo tu. Kena cari dululah. Atau direntan pintu. Jalan dulu. Atau tanah yang berhimpun. Dia kena ada tanah. Dalil Kaabah tu makna tanah dihimpunkan daripadanya. Tu. Atau qadar ada qadar 2 sulus. Qadar 2 sulus. 2 sulus ni 2/3. Hasto. Makna rendah sangat. Makna ada 2/3 hasto. Macam satir lah. Satir orang semaya. Macam orang panggil orang satir bagi nak qada hajat tu. Satir orang qada hajat. 2/3 hasto. Biar ada. Wak timbul tanah tu. Timbul tanah. Dengan hasto manusia. 2/3 hasto. Tu. Dan jika adalah jauh antaranya lebih daripada 3 hasto, sahlah sembahyangnya. Jangan kurang. Kalau tanah yang ditambung saat itu 2/3 hasto ni. Jadi kemudian jarak dia tak sampai 3 hasto tak boleh. Dia kena jauh. Lebih daripada 3 hasto. Dia tidak sama dengan satir tu. Satir tu nak dekat. Kurang daripada 3 hasto. Jadi kau jauh tu dia jadi nampak ni. Ni maknanya menghadap kiblat ni dia nak jauh lebih daripada 3 hasto. Kalau tinggi orang panggil timbun tanah sana itu ialah 2/3 hasto. Dan jikalau hilanglah suatu yang di hadapannya itu pada pertengahan semayanya, batallah semayanya. Seperti kayu ko sebagaimana disebut sana yang dipakai. Bersalah pada rabitah pada semaya. Khilaf, itu ada khilaf. Rabitah ni maksudnya orang yang menjadi rabitah di antara imam dengan makmum yang lain. Sebab makmum tu dia tidak ada perhubungan langsung dengan tu imam. Seperti kita kata di mana barasah ke mana dia di mana ada dinding, mana selit, mana pintu, mana dia tidak duduk membetul dengan pintu. Jadi untuk menjadi rabitah kepada orang yang selepas daripada dinding, ada pintu saat ni tu kena ada orang yang duduk di pintu tu. Jadi orang di pintu tu dipanggil rabitah. Kalau hak rabitah tu batas semaya lah ke mana? Tu khilaf. Jadi bagaimana orang panggil duk mengikut imam tu dengan berrabitahkan kepada dia tu. Jadi itu khilaf. Tapi hak ini tak ada khilaf, jadi batal. Bila mana benda yang didirikan itu dia duduk dalam Kaabah tu, mana timbul tanah ke sana ni. Atau maka setengah ulama mentakhirin, itu kata setengah ulama mentakhirin intaha Fathul Wahhab wa Halabi. Jadi maksudnya hak tu khilaf masalah rabitah tu. Tapi kalau hak sana itu makna tak ada khilaf. Qala musannif rahimahullah taala babu sifatis salah. Jadi masuk tajuk baru ni. Ni tajuk istiqbal kiblah. Masuk kepada tajuk baru babu sifatis salah. Itulah. Ila akhir wallahu subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Faqala asy-syaikhul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kada idza jaa akhiran wa baqa. Sambung pada wa baqa al-ajwadi suratan liqaumin mutlaqo.
Tu dah wa baqa ni. Wa baqa dan kekalkan. Jadi ni hak yang terbaik ni. Makna hak yang seterusnya cara nak ibtalul zaid ialah zaid itu maknanya kalau dua yang seumpama mukarrar ni. Ini hak zaid itu ialah mukarrar daripada yang pertama, diulangi. Mana sama. Kalau kita kata zaidun jadi yang mana nak dihazafkan? Tu. Ialah maknanya hazahkan maksudnya wa baqa al ajwadi, mana kekalkan yang terlebih elok suratan, nisbah kepada surah. Hak kita tulis tu, hak tulisan tu comel, hak mana hak comel, hak tu kekalkan. Ibtalkan yang kurang comel tu. Ini li qaumin, bagi satu kaum mutlaqah. Jadi wa baqa bil qasri lil wazni. Asal dia wa baqa'u. Tapi oleh kerana wazan maka wa baqa dengan qasar. Wa huwa mubtada'un, bermula baqa mengekalkan al ajwad. Khabariyanya mana khabariya li qaumin, ialah bagi satu kaum mutlaqan. Jadi wa baqa al ajwad di suratan, bermula mengekalkan yang terlebih elok, terlebih bagus dia punya surah rupanya liqaumin mutlaqan kainun, adalah ia bagi satu kaum mutlaqan. Liqaum itu jadi khabar kepada baqa. Ai baqaul ajwadi, makna kekalkan yang ajwad minal mukarraraini, daripada dua yang bertakarrur itu, suratan disebut kepada surah. Wal maknanya al ajwadi wal adalli minhuma, dan yang terlebih menunjuk daripada keduanya al muqarraraini. Yang terlebih menunjuk tu maknanya yang terlebih mudah lebih. Yang terlebih menunjuk mana terlebih jelas, nyato. Nyato maknanya ala qiraatihi, di atas membacanya al ajwa saat itu, wa tamsu ghairih, dan menghapuskan yang lainnya, lain daripada al ajwad. Mana hak comel dengan huduh, hapuskan yang huduh, kekalkan yang comel. Tu. Dan yang terlebih adalu, maknanya bila comel maknanya nyata molek huruf dia, terlebih mudah nak faham. Sawaun kana awalan aw akhiran, sama adalah al ajwa itu dia berada pada awal atau pada akhir. Maksudnya mukarrah yang pertama ke ataupun yang kedua, tak ada kira. Berada pada awal syatar ke, berada pada akhir syatar ke, tak ada kira. Qala fi tadrib, berkata Imam Suyuti pada kitab Tadribur Rawi, syarah kepada Taqrib Imam Nawawi. Wa atlaqa Ibnul Khallad Ar-Ramahurmuzi, telah mengitlaqkan oleh Ibnu Khallad Ar-Ramahurmuzi al-khilafah, akan khilaf min ghairi mura'ati li awail sutur, daripada ketiada meraihkan bagi awal-awal kepada sutur, permulaan sutur baris au akhiriha, ataupun akhirnya sutur. Tak ada. Dengan tak kira duduk awal ke ataupun duduk akhir. Wa min ghairi mura'ati lil fasli bainal mudhaf wal mudhaf ilaih, dan dengan tanpa mengambil kira meraihkan bagi perceraian di antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Antara mudhaf dengan mudhaf ilaih itu ada fasal, ada kalimah yang lain. Itu pun tidak dikira juga, tidak diambil kira juga. Wala baina sifati wal mausuf, dan tidak ambil kira juga mura'ati lil fasli, meraihkan bagi fasal di antara sifat dengan mausuf. Antara sifat dengan mausuf itu ada fasal, itu pun tidak diiktibarkan, tidak dikira. Wa shibhi dzalika, dan juga yang seumpama demikian itu, yakni bainal mudhaf wal mudhaf ilaihi wa sifati bainas sifati wal mausufi. Wastahsana Ibnu Salah ma qalahu al-Qadi Iyad min at-tafsil al-mutaqaddim. Membela oleh Ibnu Salah barang yang telah mengatakan akan dia akabar itu oleh Qadi Iyad. Apa dia? Ma qalahu al-Qadi Iyad min at-tafsiri, daripada tafsir al-mutaqaddimin yang telah terdahulu. Wa annahu idza kana at-takarrur dan bahawasanya apabila adalah at-takarruru atau sya'an, bahasanya sya'an maknanya apabila adalah takarrur itu berulang-ulang kalimah tu,
Fil mudhaf pada mudhaf. Awil mudhaf ilaih. Kadang-kadang yang berulai-ulai tu ialah mudhaf, kadang-kadang berulai-ulai tu ialah mudhaf ilaih. Misal kita kata Masjidur Rahman. Masjidur Rahman, Masjid Rahman. Masjidur Rahman. Jadi dua mudhaf berulai-ulai. Ataupun mudhaf ilaih tu Masjidur Rahman Ar-Rahmani Ar-Rahmani. Tu. Atau kita kata Baitu Zaidin, rumah Zaid. Baitu Zaidin. Dua kali berulang mudhaf. Ataupun berulang mudhaf ilaih. Baitu Zaidin. Gitu. Jadi, au fi sifati awil mausuf, antara sifat dengan mausuf tu ada fasal. Au nahwi zalika, ataupun umpama demikian itu, antara mudhaf dengan mudhaf ilaih dan juga antara sifat dengan mausuf tu. Fil khatti, pada khat. Tu. Jadi pada tulisannya berulai-ulai. Fala yufsalu bizdarbi bainahuma. Maka tidak diceraikan dengan garis di antara keduanya. Garis di antara keduanya al-mukarraraini. Kita buat bergaris di antara kedua tu. Letak benteng di antara kedua. Dak. Wa yudrabu 'alal harfi al-mutatarrifi min at-takarruri dunal mutawassiti. Dan digariskan di atas huruf. Bukan bawah, mana atas. Atas huruf yang tertepi. Minal al-mutakarriri, daripada yang berulang dunal wasati, tidak yang tengah. Jadi kalau ada whiteboard kita boleh tunjuk jadi kalau kita kata Baitu Zaidin. Jadi hok tertepi, mana hok tertepi nak jangan hok tengah. Kalau Baitu Zaidin, jangan Zaidin hok akhir. Jangan Zaidin mana jangan Zaidin hok tengah. Nak betul tu Zaidin hok akhir. Supaya dua yang berlazim itu makna dia tidak tercerai. Antara mudhaf dengan mudhaf ilaih ko, sifat dengan mausuf ko. Tu. Jadi garis tu ada haraf yang mutatarrif, yang tertepi, duduk tepi. Garis tu garis di atas. Tu. Garis yang duduk tepi. Kalau Baitu Zaidin, Baitu yang pertama. Kalau Baitu Zaidin, Zaidin yang kedua tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala al-amalu, ini makna tajuk. Al-amalu fi ikhtilafi riwayati wal isyarati bir ramzi. Wal isyaratu, itu ataf kepada al-amalu. Mana amale pada bersalahan riwayat. Bagaimana? Wal isyaratu bir ramzi. Jadi kalau nak ataf kepada al-amalu pun, kalau ataf kepada ikhtilaf boleh. Amal pada isyaratkan dengan ramas boleh juga. Atau ataf kepada al-amalu mana, dan juga isyarat dengan ramaz. Qala syarihu rahimahullah ta'ala al-amalu ay kaifiyatuh. Jadi kaifiyat al-amal itu mana fil jam'i, pada menghimpunkan baina ikhtilafir riwayati, pada menghimpunkan di antara bersalah riwayat-riwayat, dan wal isyaratu bir ramzi, dan juga isyarat dengan ramaz, rumusan, makna ringkas, arah rumus. Kalau ba'du hurufi siyagil ada, setengah daripada harah-harah sirah ada, lafaz ada il hadis menunjukkan mana biba'dil biba'di hurufi siyagil ada. Jadi isyarat dengan ramaz, dengan ringkasan huruf, dengan setengah huruf-huruf siyag al-ada. Siyag al-ada tu makna hadatsana, kahadatsana, wa akhbarana, wa qala, wa ghairiha, yang tersebut mana al-mazkurah. Jadi makna sirah adanya hadatsana, akhbarana, qala, dan lain-lain lagi, amba'ana. Jadi diisyaratkan dengan huruf rumusnya, haraf rumusnya ialah sebahagian daripada hurufnya. Macam hadatsana, ambil
Mano ha koda kota. Nah, tinggal mano buai. Mana kekalkannya mano. Dengan sebahagian daripada huruf-huruf sighah ada sana. Hadatsana. Jadi diterengkaskan. Macam inilah macam kita kata maknanya kita rengkaskan warahmatullahi wabarakatuh. WB tu. Jadi dengan sebahagian daripada huruf-huruf. Tapi baca kena penuh. Tulis tu rekah. Tulis tu maknanya rekah tapi baca penuh baca bukan baca sana tu. Bukan baca arona, baca akhbarona. Tu. Tulis makna hamzah ra nun alif makna arona kalau kita kita baca tu akhbarona. Tulis tu balas tu lah. Bukan baca supaya tulis Allah SWT. Tak ada orang baca lagi tu Jadi walaupun tulis tu SWT makna Allah Subhanahu wa taala. Tulis lagi tu lah. Jadi tulis kalau bahasa Nabi Muhammad lam ain mim. Dok kita baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun ditulis begitu. Tu. Jadi tulis makna sana tu baca hadatsana. Tu. Jadi wa man yurid masuk kepada matan dia. Wa man yurid jama'a riwayatin bana ala riwayatin wa ghaira ayyana. Wa man yurid jama'a siapa dia yang nak menghimpunkan an yajma'a baina riwayatin, bahawa dia nak menghimpunkan di antara satu riwayat dan riwayat riwayatin ukhra dan riwayat yang lain. Dia nak himpunkan satu riwayat dengan riwayat lain atau riwayatin ataupun beberapa riwayat fi naskhatin pada satu naskah. Min sahih al-Bukhari, daripada sahih Bukhari atau ghairiha ataupun lain daripada sahih Bukhari. Bana, apa makna bana? Murad dengan bana sini ai kataba, tulis. Bana ai kataba awalan, tulis pada mula-mulanya waktal kitabah saat ni. Yang ni pada waktu menulis, mula-mula waktu menulis saat itu awil muqabalati ataupun waktu muqabalah. Tulis pada masa muqabalah. Muqabalah ni cek dengan naskah yang asal. Itu mana muqabalah? Kitabatan, nisbah kepada kitabah. Jadi bana ai kataba kitabatan. Mana tulis akan sebagai tulis. Ai kataba awalan waqtal kitabah au al muqabalah. Mana kitabatan makna sebuah kepada menulis. Ala riwayatin makna di atas satu riwayat. Ala riwayatin wahidatin. Mana di atas wak mari dengan sifat tu supaya tidak mengangkat kekeraguan. Maksudnya di atas satu riwayat yang satu mana dia gabungkan jamak. Makna dia tu di atas satu riwayat mana ka riwayatil Hamawi, seperti riwayat Hamawi awil mustamli atau al mustamli au ghairihima ataupun riwayat lain daripada keduanya. Min riwayati sahih Bukhari, daripada riwayat hadis sahih Bukhari. Wala yaj'aluhu mulaffaqan, dia jangan seorang saat itu menjadikan akan dia akan al-madhkur min riwayat al-mukhtalifah saat itu mulaffaqan, bertalfiq. Mulaffaqan maksudnya bercampur baur. Macam nasi kabu. Bercampur baur makna talfiq. Jadi talfiq campur. Tak boleh. Mulaffaqan min riwayatain, daripada dua riwayat. Apa kalau lebih daripada itu kau lagi tak boleh. Lima fihi, kerana sabilah bare padanya pada husulul mulaffaq sana. Hasil dia tu makna mulaffaq. Lima fihi minal ilbas, daripada menyamarkan, mengelirukan. Tu boleh mengelirukan. Wa ghaira ma'mulun li qawlihi ayyana. Maknanya ghaira tu ialah ma'mul kepada ayyana.
Ai wa ayana ghaira zalika ghaira tilka riwayah. Dan mano ghaira ayana mano akan yang lain, yakni ayana makna ta'yinkan akan yang lain. Ai wa ayana ghaira zalika, ditakyinkan yang lain daripada demikian itu riwayat. Tilka riwayat allati bunya alaiha, yang dibinakan di atasnya. Yang membina maksudnya yang menulis alaiha di atas riwayat sana, al-kitab akan kitab. Jadi makna dia takyinkan hak lain daripada riwayat yang dia tulis di atas riwayat sana. Mana di atas riwayat tu akan kitab tu. Hak dia tulis. Bi an yaktubas ma rawiha, dengan bahawa dia tulis nama rawinya, rawi riwayat tu. Dengan bahawa dia menulis nama rawinya riwayat alaiha, di atasnya riwayat, fil hasyiyah, tapi pada hasyiyah, pada bahagian tepi tu dia tulis. Au ramazahu, ataupun dia ramaz, dia tunjuk biharfin, dengan satu haraf yang disepakati itulah di antara mereka. Dengan huruf in kanat ziyadatan ma'abayanil murad, jika adalah riwayat sana itu ziyadatan makna yang lebih, ma'abayanil murad, serta menyatakan murad, min tilka, dari min zalika makna min zalika ramzi, daripada demikian itu ramaz, demikian itu isyarat. Fi awal kitabih, bila mananya sebut pada permulaan kitabnya, au akhiri, ataupun pada akhirnya, baru dia buaya. Itu pun pada awal lah, banyak kena pada awal lah. Kama taqaddama, kerana illah ataupun barang yang telah terdahulu. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa in kana ikhtilafu bin naqsi, dan jika adalah bersalahan itu dengan kurang, amma bana alaih, dengan barang yang menulislah oleh rawi itu di atasnya, di atas ma'ar riwayat tu akan riwayat. Tu. Jadi kalau khilaf itu dengan kurang, bukan lebih dah. Kurang itu berbanding dengan apa yang ditulis dah. Tu. Kalau tadi itu makna lebih, bersalah dengan cara lebih. Ini bersalah dengan cara kurang daripada yang telah ditulis tu. Tak cukup lah. Ala zaid, mana a'lama, buat tanda lah ala zaid, buat tanda di atas zaid tu, lebih tu. Annahu laisa fi riwayati fulanin, bahawasanya az-zaid sana itu tidak ada pada riwayat si fulan sana. Tak ada dalam riwayat dia. Ada dari riwayat sorenya. Fi riwayati fulani bismi, dengan namanya, au bi ramzi ilaih, ataupun dengan cara ramaz kepadanya. Wa in syaa ja'ala ala al-walihi dairatun wa ala, dan jika Tuhan kandok hendaklah menjadikan dia tu di atas awalnya, awal kalimah yang zaid dairah mana bulatan, wa ala akhirihim anu ukhra, dan juga bulatan di atas orang panggil pihak yang lain pula. Wa kataba bainahuma ismu rawihi, dan tulis di antara keduanya daerah sana, dua daerah ini sana, tulis ismu rawihi, tulis nama rawinya, bihadratin au ghairiha, dengan hadrat, dengan bil humrah, dengan megah,
dakwah hadrah. Dengan dakwah mi'rah. Tu. Mana dah. Jadi bihumratin dengan dakwah mi'rah. Awairiha ataupun lain daripada dakwah mi'rah, lain daripada dakwah ite. Saat inilah biasa tulis dengan dakwah ite. Itu nak jadi ada orang panggil apa nama? Kelainan. Supaya mudah berasa. Kalau supaya kita sekarang itu orang ada highlight itu bukan hazah, bukan ibtal. Itu nak highlight. Itu makna kat doh zaman kita sekarang. Jadi ibtal secara sekarang gak mana dengan liquid paper lah misalnya. Tu. Kemudian tulis ni rawi, nama rawi dia. Dengan humrah dan lainnya. Rawi hok Korea saat ni hok Korea. Bukan hok yang dibeno maksud yang ditulis di kitab tu. Jadi hok salah kita makna dia Korea daripada yang telah ditulis. Qala al-Qustullani fil muqaddimati, kata Qustullani dalam kitab muqaddimah dia, inna fi nasqatil yunini, sesungguhnya pada satu salinnya satu naskah al-yunini, baca al-yunini itu bi damil ba bil damil ya, mana yu wa kasrin nunaini dan dikasrahkan dua nun. Tu ghalaton. Tu. Jadi menulis di antaranya ismarawi dalam satu naskah al-yuni dengan dhammah kan ya yununi wa kasrin nunaini, kasrah nun ghalaton. Jadi kata ada satu ghalat fahishan, kesilapan, kesalahan yang besar, yang keji. Apa nama bisababi adami tamyiz, dengan sebab tidak tamyiz, beza ke mana orang panggil mana zaid, mana yang tidak disebut tidak tamyizkan. Thumma syara'a fi bayani al-isyarati bir-ramzi. Qala musannif rahimahullah taala. Kemudian masuklah oleh musannif pada nak menyatakan isyarat dengan ramaz. Isyarat dengan ramaz, faqala, maka berkatalah. Ramaz ni makna ringkaslah, arah rumus. SPM tu. Tu maknanya Jadi kalau Muhammad ya maknanya MOHD juga. Ialah makna ringkas dia tu. Tapi orang baca Muhammad belakang MOHD. Tu. Jadi sini maksudnya boleh kita buat terringkas, buat rumus, arah rumus lah. Nama kita tapi baca penuh. Baca tak boleh baca ada. Tak boleh baca lagi tu. Baca Muhammad lah. Sebenarnya mung tapi dah. Bila dah jadi Melayu tu dengan O. Jadi kalau direngkahkan HD itu makna jadi MO. Jadi kita baca Muhammad lah. Tu. Muhammad kalau sebut tawih harap tu. Jadi mana MMED. Itu betul lah sebenarnya. Sebab orang Arab tu dia sebut huruf Fathah tu dia Muhammad. Begitu. Itu fasah makna Arab ni. Bila Melayu kita jadi Muhammad. Muhammad. Lepas tu makna jadi Muhammad. D pun tak bunyi, dal tak bunyi. Muhammad tu. Maka dia sebut Makkah. Makkah bukan Makkah betul-betul itu makna lidah kita. Tu makna kita kalau kita buat perhatian baru kita berasa Jadi maknanya isyarat dengan ramaz. Faqala, maka berkata masana waqtasiran binathana hadathana wa bi'ana aw arana akhbarana wal qafu ramzu qala wal hazfu jara khattan wa hatman lafzu haliman qara. Qala musannif rahimahullah taala waqtasiran, ringkaskan fil katbi, pada tulis dunan nutuki, bukan pada masa baca bertutur. Tulis saja reka tapi baca kena penuh. Tu. Baca Abdur Rahman bukan Abd Rahman. Abd Rahman ataupun Abd Rahman. Ataupun Rahman. Tu ayah nama Rahman. Dah begitu ditulisnya. Dah lekat kenal dia Rahman. Jadi itu sebenarnya ringkasan daripada Abdur Rahman. Tu. Jadi maknanya tu. Tulis maknanya dengan ramaz, dengan huruf-huruf rumus, arah rumus, tapi baca tu kena baca penuh, Kama fi adati ahli al-fani, sebagaimana berlaku
kama hiya sebagaimana hiyonyo maksudnya mana al-isyarah biramzi ini, isyarat dengan ramas ini. Adatu ahli fani ialah kebiasaan ahli ilmu. Ditulis lagi tu. Bina dengan na. Dengan na. Allazi huwa dhamirul mutakallimi, yang mana adalah dia ialah dhamir mutakallim, yakni nahnu. Hadzifan hal keadaan penulis sakni katib sakni itu dia membuat menhazafkan ma adahu barang yang selain nyonyona min haddatsana. Jadi hadatsa tu semua dia haddatsa. Cuma na tu bit na tu ialah haddatsana. Jadi bila kita jumpa na gini jangan baca na. Na Muhammad bin Musanna, bukan na mana haddatsana, baca penuh. Tulis bala tu. Wa hadza khilaful masyhuri. Ini isyar. Maknanya izhar haddatsana bina ikhtisar. Ikhtisar merengkahkan haddatsana tu bina dengan na tu khilaful masyhur ialah menyalahi qaul yang masyhur. Wal masyhuri gabriya wal masyhurnya fi ikhtisariha, yang masyhurnya pada ikhtisarnya haddatsana tu. Haddatsana ni khusus kepada haddatsana. Jadi na kekalkan na saja. Yang lain semua tu hazah itu menyalahi pandangan yang masyhur. Pandangan yang masyhurnya fi ikhtisariha pada meringkaskan haddatsana ibqa'u tsa, mengekalkan sa ma'an nuni serta nun. Jadi sana. Sana tapi baca haddatsana. Tak lihat kata na tu dia jadi ihtimal banyak macam lagi. Tu. Jadi mengekalkan sa ma'an nuni. Jadi sana wa hadfu ma'adahuma, dan menhazaf bara yang selain daripada keduanya sa dengan nun. Kama qala sebagaimana berkata musannif sana ay haddatsana ay waqtasiran bi sana, mana ringkaskan dengan kata sana. Sani na dia kata na saja-saja, tapi itu menyalahi masyhur. Huk masyhurnya makna tidak ditinggalkan akitha tu, makna jadi sana. Bi sana haddatsana fahuwa ma'mulun liqaulihi iktasiran. Jadi hadatsana jadi makna sana hadatsana akih hadatsana. Ikhtisarkan orang panggil dengan kata sana akan hadatsana fahuwa ma'mulun liqaulihi iktasiran. Jadi hadatsana tu ialah ma'mul, mana maf'ul. Jadi ikhtisar olehmu dengan kata na dan juga sana akan haddatsana. Itu maf'ul kepada waqtasiran. Akan haddatsana. Fahuwa ma'mul liqaulihi ikhtasiran. Waqtasiran bi'ana. Dia ringkaskan dengan ana. Bi'ibqa'il hamzati wa dhamiri, dengan mengekalkan akan hamzah dan juga dhamir mana na. Tu. Jadi ana. Jadi ana min akhbarana, daripada akhbarana. Jadi ana. Itu diringkaskan. Jadi ana. Wa hadfi ma adahuma, dan dihazafkan akan yang lain daripada keduanya. Alal masyhur, di atas kaul yang masyhurnya begitulah. Au ikhtasir bi arona, ataupun ikhtisar peringkat dengan kata arona. Dengan kata arona. Arona baca. Bukan arina. Mana arona? Bihazfil kha tak ada, wal ba tak ada. Wa ibqa ma'adahuma, dan dikatakan barang yang melainilah daripada keduanya. Hamzah dengan ibqa hamzati wa dhamir haddatsana mana waqtasiran bi arana, dengan arana bi hadfil kha wal ba, mana kha dengan ba tak ada. Wa ibqa ma'adahuma, dan
dikekalkan barang yang lain daripada keduanya, daripada panggil kha dan juga ba tu. Tu. Selain pada dua tu. Ala khilafil ma'adahuma, itu ala khilafil masyhur juga. Fa'ana wa arana mukhtasarani, kedua-dua tu diikhtisarkan min akhbarana, daripada akhbarana. Kama annana, sebagaimana bahawasanya adalah na wa sana, itu mukhtasarani, ialah diikhtisarkan min hadatsana. Itu makna sana, makna hadatsana. Waqtasir waqtasara al-Baihaqi, telah meringkaskan oleh Imam Baihaqi. Wa ta'ifatun ala abna, dan satu kumpulan ala abana. Dia itu ala abana. Dia ringkaskan jadi abana. Bihazfi ja'a al-kha, mana akhbarana, kha akhbarara, kha tu dihazafkan. Jadi di atas abana bihazfil kha wa ra wa fatihi jami'il huruf, dan patuh semua huruf-huruf tinggal lagi. Semua patuh lagu. Qala Ibn Salah, berkata Ibn Salah, walaisa bihasanin, tak comel. Hok buat teh lagu saat itu makna Quran elok, tak comel, dia kata. Itu pandangan Ibn Salah. Maknanya akhbarana itu diikhtisarkan dengan kata na saja. Qala As-Sakhawi, berkata oleh Sakhawi, qultu, aku kata, wa ka'annahu, seolah-olahnya mana? Wa ka'annahu fi ma yazharu lil khauf fi bayani wajhi adamil husni. Wa ka'annahu, yakni pada menyatakan wajah ketiadaan hasan itu. Apa tak comel? Apa tak comel? Gitulah sebenarnya. Apa tak comel? Jadi wa ka'annahu, seolah-olahnya perbuatan satu lagu saat itu fima yazharu, pada barang yang pada barang yang zahir lil khauf. Apa dia? Pada barang yakni pada illah yang zahir. Qultu wa ka'annahu, seolah-olahnya fima yazharu, pada barang yang illah yang zahirnya ialah lil khaufi, kerana takut. Apa tak comel tu? Apa tak comel? Tu. Kerana takut min istibahiha bi amba'ana. Takut jadi syibih, nak serupa dengan amba'ana. Jadi kalau kata ana ai. Amba'ana ko ni. Amba'ana ko ni akhbarona ni. Ada bahasa-bahasa situ. Maka sebab itulah kata Ibn Salam, ana laisa bi asanin, tak comel. Bukan kata tak boleh langsung dak tapi tak comel. Kerana dia nak pergi serupa dengan amba'ana. Bi amba'ana wa illam yastalihu, sekalipun tidak membuat istilah lah, bersepakatlah oleh ala hadzal fani ala ikhtisari amba'ana, di atas ikhtisarkan amba'ana. Walaupun ulama-ulama hadis tidak buat istilah ikhtisar amba'ana sekalipun. Dia menjawab, tak tukar dah, apa pula? Kerana amba'ana tidak makna tidak digalakkan, makna diterengkaskan akan dia. Sekalipun. Kama nusyahiduhu min kathirin, sebagaimana yang kami telah saksikan daripada kebanyakan muhaddisin. Qala wal qafu ramzu qala wal hazfu jar ila akhirullah. Subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.